Jadi nama Allah tak ada sesiapa yang ada hak untuk bagi nama, melainkan zatnya sendiri. Faham? Zatnya sendirilah yang boleh bagi nama pada dirinya. Siapa yang ada kuasa selain daripada Allah untuk menamakan dirinya dengan sesuatu nama? Itu yang dimaksudkan bahawasanya nama-nama Allah itu tauqifiyah. Cuma Imam Ghazali ni membezakan antara nama dengan sifat. Madhab al-Asy'ariyah maknanya secara muktamadnya Asma'ullah tauqifiyah ni, nama-nama Allah ini adalah tauqifiyah ataupun mauqufatun al-idhn. Bila disebut nama ini merangkumi nama dan sifat. Kita biasa dengar Asma'ullah al-husna ataupun Asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Al-asma'ul husna itu bukan semuanya nama. Nama ni maksud nama dalam satu istilah yang lain. Macam satu orang nama dia adalah Zaid, itu nama. Sifat dia yang pandai, yang cerdik, yang berpengetahuan, yang kuat, itu sifat. Nama ni adalah alam. Tetapi bila disebut walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dia lebih umum daripada alam, bahkan sifat. Dan kita boleh lihat 99 itu semuanya sifat ataupun kebanyakannya sifat. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Dalam banyak-banyak nama Allah yang disebut sebagai alam adalah dua. Yang pertama kalimah Allah, dan yang kedua kalimah Ar-Rahman. Ini adalah alam. Selain daripada itu adalah sifat. Faham tak? Maka di sisi Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ataupun dalam mazhab Asy'ariyah, kedua-duanya serupa je. Sama ada nama ke sifat ke, tidak boleh diitlakkan pada zat Allah melainkan dengan izin. Sebab apa? Kalau nama tadi kita dah sebut dah, dia punya wajah dia. Siapa yang ada wilayah untuk menamakan zatnya dengan nama tertentu? Adapun sifat, seseorang, kita boleh mensifatkan sesuatu bila kita kenal. Kita kenal dia, kita mengenali dia dengan pengenalan yang sempurna, barulah kita boleh sifatkan dia dengan sifat yang betul. Oleh kerana zat Allah ini maha tinggi, maha sempurna, sebenarnya perkataan ataupun ungkapan daripada manusia ni lemah daripada nak mensifatkan Allah dengan sesuatu sifat. Maka secara ihtiyat dan hati-hatinya, oleh kerana yang mengenali zat Allah itu adalah Allah, yang paling mengenali Allah itu di kalangan manusia adalah Rasul Allah, khususnya Rasulullah. Ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling kenal Allah. Maka segala perkataan yang kita nak mensifatkan Allah dengan sifat, sesuatu sifat, hendaklah apa? Hendaklah bergantung kepada datangnya dalam Al-Quran ataupun datang dalam hadis. Atas apa? Atas jalan ihtiyat. Sebab ini masalah yang besar. Kamu ingin mensifatkan zat yang maha tinggi, yang sempurna, maka lebih elok untuk kita hanya berpada dengan yang telah sabit dan yang telah waris sahaja, tidak lebih daripada itu, kerana yang mengenalnya adalah zatnya sendiri dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Faham? Itu perbahasan tentang Asma'ullah. Kemudian wala syai'a yu'jizuhu, di bawah ibarat ini adalah merujuk kepada sifat qudrah. Sifat qudrah. Sebelum ini kita dah belajar sifat wahdaniyah.
sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Dan hari ini pada ibarat wala syai'a yu'jizuhu adalah sifat qudrat. Jadi sifat qudrat ini lawan kepada sifat qudrat apa? Al-ajzu, lemah. Sifat yang mustahil, lemah. Sifat yang sabit adalah sifat qudrat. Kita kembali kepada matan Ummul Barahin. Sebelum itu, sifat qudrat ini adalah apa? Sifatun, dia adalah sifat, dia bukan ain. Sifatun, ini ta'rif ini berlaku pada semua sifat. Sifatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala. Dia adalah sifat yang jenis qaim pada zat Allah. Sifat yang qadim. Zat Allah qadim, sifatnya muqaddim. Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Yata'atta minhu ijadul mumkini wa i'damuhu ala wafqil iradah. Yata'atta minhu ijadul mumkini wa i'damuhu ala wafqil ataupun wifqil iradah. Kamu belajar dalam kitab sebelum ini, setiap sifat itu ataupun sebahagian sifat itu dia ada ta'alluq. Belajar kan? Ta'alluq. Apakah ta'alluq bagi sifat iradah? Apakah ta'alluq sifat qudrah, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata, sifat ilmu? Apa ta'alluq dia? Maka ada kitab khas yang bahas tentang ta'alluq sahaja. Maka kita belajar dalam kitab Kifayatul Awam misalnya, ta'alluq qudrat Allah ini adalah kullu mumkin, semua benda yang harus. Semua benda yang harus berta'alluq padanya qudratullah. Qudratullah tidak berta'alluq kepada benda yang wajib. Qudratullah tidak berta'alluq pada benda yang mustahil. Faham? Dan ta'alluq qudrat ni pada benda yang mungkin ni, ta'alluq jenis apa? Faham ke ta'alluq ni? Faham kan? Kalau contohnya ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu ni inkishaf, tersingkap. Sesuatu yang tidak diketahui. Contohnya kita cakap dalam bahasa manusia, bahasa sifat manusia kan. Zaid mengetahui tentang sesuatu. Maksudnya pada benda itu telah berta'alluq ilmu Zaid. Apa maksud berta'alluq ilmu Zaid? Apa maksud Zaid tahu benda tu? Apa maksud Zaid tahu? Maksud Zaid tahu benda tu maksudnya tersingkap kepada Zaid tentang benda tu lah. Kalau orang lain tidak tahu, terlindung. Dan daripada dia tak tahu, kemudian berlaku tahu, tersingkap. Faham? Itu maksud berta'alluq. Jadi kudrat Allah ini dia berta'alluq pada benda yang harus. Dia berta'alluq segi apa? Ibarat yang kita baca tadi tu lebih mudah faham. Yata'atta minhu ijadul mumkini wa i'damuhu. Dia punya ta'alluq dia adalah menjadikan benda yang harus ataupun meniadakannya. Semua benda yang mungkin ada dan mungkin tiada berta'alluq padanya kudrat Allah. Kita belajar kan, ada perkara yang ma'dum,
belum ada. Kemudian bila dia belum ada, kemudian dia ada, dia panggil mawjud ataupun hadis. Selepas dia ada, dia binasa, dia tak ada balik. Faham? Ma'dum berpindah kepada mawjud. Mawjud berpindah kepada ma'dum balik ataupun fani, binasa. Sesuatu daripada dia tak ada, fasa tak ada, kepada ada. Faham? Ada kepada tak ada maksudnya tidak wujud kepada wujud. Jadi apakah yang telah memberi bekas kepada benda yang tiada sehingga dia jadi ada? Apa dia? Sesuatu yang tiada kemudian jadi ada. Apakah yang telah memberi bekas wujud? Daripada dia tak wujud kepada wujud tu, apa yang menyebabkan benda tu berlaku? Apa? Kudrat. Faham? Kudrat. Kemudian dia ada, kemudian tak ada balik. Kudrat juga. Jadi itu mudah keterangan dia. Sifat kudrat ini mengadakan, bertakluk pada mengadakan benda yang mungkin ataupun meniadakannya. Faham? Kita belajar kan sifat iradah. Iradah ini ta'alluq dia bukan menjadikan sesuatu, tetapi mentaksiskan sesuatu. Faham? Taksis. Taksis apa? Allah Ta'ala berkehendak untuk satu orang itu dapat anak lelaki, bukan perempuan. Itu maksud taksis. Faham? Anak lelaki bukan perempuan, perempuan bukan lelaki, ataupun tak ada anak. Jadi iradatullah. Setelah datangnya iradah, maka diiringi oleh kudrat. Sebab iradatullah ni dia tak sama macam iradah kita. Iradah kita ni adalah banyak benda yang kita nak tapi tak jadi. Tapi iradatullah ni tak ada macam tu. Iradatullah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, mana benda tu jadi. Benda tu jadi. Tapi yang menjadikannya itulah kudrat. Yang menentukan nak jadi macam mana iradah. Itu kita belajar ta'alluq sifat, seperti mana yang kamu dah belajar sebahagiannya di dalam kitab. Allahu Akbar. Kita ambil ayat Al-Quran. Jadi kena kaitkan dengan ayat Al-Quran, barulah ada rohani. Belajar ilmu akidah dengan hujah akal sahaja, dia tak tingkatkan kerohanian. Untuk tingkatkan kerohanian, maka dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir, dengan sembahyang tahajud, maka dia meningkatkan anwarat dalam hati. Kalau tak, dia akan jadi tepu dan beku saja di dalam otak saja, tak turun ke dalam hati. Jadi ambil ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini salah satulah banyak tentang ayat Allah berkuasa ni. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fil ardi wala fis sama. Wa ma kana liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Ayat 44 surah Fatir. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Ma kana Allahu liyu'jizahu, kamu belajar dalam nahwu, ini dipanggil lamul jahad. Jahad. Lam tu liyu'jizahu tu dipanggil lamul jahdi. Dia menasabkan. Dia datang selepas nafi. Wa ma kana Allahu liyu'jiza, tidaklah Allah. Jahad ni maksudnya ingkar, menafikan, bersungguh-sungguh tidaklah adalah Allah itu melemahkan akan dia oleh sesuatu.
Kita ambil roh ayat ni untuk mendatangkan, memasakkan bahawasanya tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan Allah. Tengok dari segi balaghah dia. Tadi lamul jahat kan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Dia sebenarnya wa ma kana Allahu liyu'jizahu syai'un, itu fa'il dia. Tapi didatangkan min. Min ni dipanggil min zaidah dalam bahasa. Faedah dalam balaghah min zaidah ni takkid. Dia ambil rasa takkid tu daripada min syai'. Kalau Melayu dia ada pun lah, tidaklah Allah itu melemahkan akan dia oleh sesuatu apapun. Faham? Jadi min tu dia adalah satu penegasan terhadap nafi. Maknanya tidak ada sesuatu apapun. Syai' tadi kita dah belajar semalam, syai' ini diitlakkan kepada semua benda yang wujud. Jadi semua benda yang dipanggil syai' di bumi ke, di langit ke, tak ada satu pun yang boleh melemahkan Allah. Faham? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Mungkin kita boleh kata, kenapa disebut langit dulu baru sebut bumi? Sebab makhluk di langit ni lagi kuat daripada makhluk di bumi. Nisbah. Faham? Makhluk di langit lagi banyak daripada makhluk di bumi. Logik dia, sebab langit lagi besar daripada bumi. Langit ni lagi besar daripada bumi. Maka nafi itu dimulakan dengan makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling banyak. Maka Allahu liyu'jizahu min syai'in fil ardi, fis samawati, langit. Kalau langit, yang kat langit tu pun tak boleh melemahkan Allah, maka yang kat bumi lebih-lebih lagi. Kalau yang sangat kuat seperti malaikat Jibril, paling besar, tak boleh melemahkan, maka yang di bumi, a'amintum man fis sama' an yursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nadir, an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kan ayat ni dikhitabkan kepada penduduk bumi. Wahai penduduk bumi yang belagak, adakah kamu merasa aman bahawasanya penduduk di langit itu menghantar batu kerikil dalam bentuk azab, maksudnya hujan batu. Kamu rasa selamat ke yang buat kemungkaran tu? Jadi man fis sama' tu maksudnya adalah apa? Malaikat-malaikat, tentera-tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Cuba tengok dalam ayat ni disebut langit dulu baru bumi. Tentera Allah ni langit dan bumi dua-dua ada, tapi disebut langit dulu. Kerana tentera di langit ni lagi kuat daripada tentera di bumi. Allah ada di bumi, di langit, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, ataupun wala yanfa'u zal jiddi minkal jadd, dan seumpamanya. Ini adalah ayat-ayat yang mengukuhkan iman bahawasanya tidak ada sesiapa yang boleh memudaratkan Allah Ta'ala. Faham? Satu lagi, wala yu'jizuhu syai'un ni, tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah. Melemahkan ni satu benda, sesuatu benda melemahkan satu benda. Satu lagi, maksud tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah, tidak ada sesuatu yang susah sehingga melemahkan Allah dengan makna Allah tak boleh buat. Itu juga makna wala yu'jizuhu syai'un. Macam ada benda yang mana mudah kita boleh buat, tapi bila benda tu susah sangat, dia lemahkan kita sehingga kita tak boleh nak buat. Faham? Tidak ada dalam ayat kita, ayat Quran. Jadi bawa ayat-ayat yang Allah Ta'ala terangkan bahawasanya dia berkuasa, tak ada satu pun yang boleh memberatkan dia.
ayat yang masyhur dalam surah, dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma. Tidak memberatkannya Allah oleh menjaga langit bumi. Faham? Wa la ya'uduhu hifzuhuma. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wal fil ard innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya innahu ni dia adalah, boleh kita katakan, illah kepada kenyataan sebelum ni. Kenapa Allah itu tidak boleh dilemahkan oleh sesuatu? Sebab pertama, dia maha mengetahui. Yang kedua, dia maha berkuasa. Digandingkan antara sifat maha mengetahui dan maha berkuasa. Tidak akan sempurna kekuasaan seseorang kalau ilmu dia tak sempurna. Dia banyak kuasa tapi bodoh, seperti penguasa-penguasa yang bodoh kan. So dia tak boleh buat banyak pun. Ataupun dia banyak pengetahuan tapi tak ada kuasa, tak boleh buat apa juga. Bila ilmu yang luas digabung dengan kuasa, maka sangat berkuasa. Innahu kana aliman qadira. Faham tak? Ilmunya la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wal fis sama. Tidak terselindung. Maksudnya ada orang berkuasa tapi ilmu dia tidak mencakupi. Banyak orang yang buat sesuatu perancangan jahat belakang dia tak tahu. Faham? Dia memang power, tapi di pengetahuan dia ada benda yang terselindung daripada pengetahuan dia. Orang buat tu, orang buat ni belakang dia, dia tak boleh buat apa juga. Dia kalau tahu dia boleh buat lah, sekarang dia tak tahu. Faham? Tapi zat ini adalah ilmunya satu zarrah pun tak terlepas daripada zat. Wallahu a'lam.